بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Firman Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 210. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Dan janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia, syaitan itu, musuh yang nyata kepada kamu. Maka jika kamu terpesong setelah datangnya keterangan-keterangan, maka ketahuilah bahawa Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adakah kamu menunggu setelah datangnya hari kiamat, apabila Allah datang untuk membicarakan kamu dengan diiringi oleh awan dan para malaikat, lalu dibuat keputusan menjatuhkan hukuman, dan kepada dan sahaja dikembalikan segala perkara. Ayat ini sudah dibaca minggu lepas. Sudah ditafsirkan. Perintah Allah Ta'ala supaya kita mengikut Islam semuanya. Islam yang sempurna, Islam yang lengkap. Yang merangkumi bukan sahaja akidah, kepercayaan, iman, termasuk dalamnya hukum syariat. Yang berkait dengan ibadat, muamalat, jinayat, munakahat, politik, ekonomi dan lain-lain. Mesti ikut semua ajaran Islam itu. Jangan ambil sebahagian dan tolak sebahagian yang lain. Kalau kita ikut sebahagian, tolak sebahagian, sembahyang saja ikut Islam, juga kahwin saja ikut Islam, cara hidup kita tak ikut Islam. Politik, ekonomi ikut ideologi dan teori-teori. Bermakna kita terpengaruh dengan orang-orang Yahudi yang beriman dengan sebahagian Taurat dan kufur dengan sebahagian yang lain. Walaupun itu perangai orang Yahudi. Ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil dari lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Begitulah juga kita orang Islam. Tidak boleh ambil Islam separuh-separuh sahaja. Maka terang dan nyata bahawa yang lain daripada Islam itu adalah kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Sama ada syaitan manusia atau syaitan jin.
alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengelirukan hati manusia itu ialah syaitan daripada jin dan manusia. Menunjukkan bahawa Islam ini hendaklah diimani, dipercayai semua ajarannya dan diamalkan semuanya dengan sempurna. Merangkumi seluruh kejadian dan kehidupan manusia. Serta mengapa mereka diciptakan Allah. Dan semuanya akan dibicarakan pada hari kiamat nanti. Bukan sahaja dalam urusan ibadat, bukan semua urusan diri, keluarga dan masyarakat. Allah Ta'ala menjadikan manusia itu tujuannya beribadat. Firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu beribadat kepadaku. Beribadat dengan makna memperhambakan diri kepada Allah. Melakukan syiar ibadat, dinamakan ibadat. Ibadat jasad, ruh, harta, terkandung dalam sembahyang, doa, tasbih, bersumpah, tahmid, zikir, bersumpah dan lain-lain. Itu ibadat. Termasuk ibadat saja, ibadat juga mematuhi perintah Allah Ta'ala. Meninggal segala larangannya, tak ada pilihan dalam perintah Allah Ta'ala. Kerana kita adalah abdi kepada Allah, bukan rakyat kepada Allah. Kalau rakyat boleh pilih ikut suka. Abdi ni tak boleh pilih bila Tuhan dia suruh. Apalagi Tuhan suruh. Tak ada pilihan. Itulah makna Islam, makna ibadat. Tujuan manusia dan jin dijadikan supaya mereka beribadat, memperhambakan diri kepada Allah. Dan supaya mereka menjadi khalifah ataupun khilafah. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah kepada Tuhan berkata kepada malaikat apabila Tuhan nak jadikan Adam AS manusia yang pertama. Aku nak jadikan satu makhluk manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah dengan makna mentadbir bumi dengan syariat Allah, menguruh bumi dengan syariat Allah. Lalu malaikat berkata, adakah wahai Tuhan, adakah engkau nak jadikan satu makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah? Padahal kami ini taat, memuja, bertasbih, mengapa tak suruh kami? Malaikat berebut nak ikut perintah Allah Ta'ala. Bukan macam manusia, lari dari perintah Allah Ta'ala. Tuhan berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Di mana untuk menguruh bumi ini manusia, malaikat tak boleh. Malaikat makan tak, minum tak, beristeri tak, beranak tak, lelaki tak, perempuan tak. Tak berhajat berpakaian macam kita. Tak perlu cocok tanam, tak perlu berniaga, tak perlu apa. Itu makhluk malaikat, makhluk rohani. Maka mereka tak sesuai berada di bumi. Yang sesuai ialah manusia. Maka Tuhan jadikan manusia untuk mentadbir bumi. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan segala amanah kepada manusia, supaya mereka menunaikan amanah, menyerahkan amanah kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Tuhan serah amanah kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang. Tuhan bentang pada mereka. Semua makhluk itu takut, gerun. Bila dengar Tuhan kata, amanah ni jaga baik-baik. Kalau kamu tak jaga, dihumbalan neraka. Menyebabkan langit, bumi, bukit, buka takut. Takut dengan perintah itu.
Namun manusia bersedia untuk memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Kerana yang boleh menunaikan amanah ialah manusia. Tuhan dah tentu dah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah kepada ahli yang dapat menunaikannya. Dan apabila kamu menghukum kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Hukum yang adil pada semua manusia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu ajarannya sebaik-baiknya. Itu perkara yang ketiga. Jadi semua perkara ni ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Sekiranya manusia tak ikut Islam, pakai teori, pakai ideologi, bermakna mereka menyeleweng. Mereka khianat. Mereka tak memperhambakan diri kepada Allah. Mereka tak jadi khalifah mentadbir bumi dengan cara yang betul. Mengikut perintah Allah Ta'ala. Maka diperkenalkan ideologi dan teori dan falsafah baru. Setelah kita mengenal ajaran lama yang sebahagian besarnya sudah dikalah dan dilenyapkan dari bumi Allah ini. Perkara ini menjadi masalah besar kerana tidak disebut dalam kitab-kitab zaman dulu, kerana belum ada lagi di zaman mereka. Sebabnya perkembangan ini berada di tengah-tengah masyarakat Islam. Di zaman selepas ulama dahulu mengarang kitab-kitab mereka, dan setelah sebahagian besar daripada mereka meninggal dunia. Dan insya-Allah kita akan dapat merajukkan kepada tulisan-tulisan para ulama yang hidup di zaman baru dan mempertahankan Islam dengan penuh pengorbanan, dengan lisan cakap, dengan tulisan dan tangan. Bahkan ada di antara mereka yang gugur syahid, mati dibunuh kerana tidak sanggup menjual dengan harbuan dunia. Tekanan bermula ke atas para ulama yang menerima pusaka para anbiya dan menyambung perjuangan mereka. Keadaannya sangat mencabar kerana penganut-penganut ideologi itu berkuasa di negeri Islam. Jadi kerajaan memerintah yang laksanakan ideologi ini dengan kesempatan yang diberi oleh musuh-musuh yang menjajah negeri umat Islam. Masalahnya bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, negeri orang Islam dijajah. Selepas dijajah, mereka buang hukum-hukum Islam ini. Mereka laksanakan hukum-hukum mereka, undang-undang mereka. Namun orang Islam melawan penjajah. Akhirnya penjajah menyerah kalah dengan taktik, dengan strategi. Supaya Islam tak diamalkan, mereka serah kepada pemimpin-pemimpin yang belajar di negeri mereka, yang dilatih oleh mereka, yang lulus di universiti mereka, menjalankan ideologi dan teori-teori ini. Ini jadi masalah. Oleh kerana cahaya agama Islam tak padam, Allah Ta'ala pelihara. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah wafat, tapi cahaya Islam tak padam. Allah Ta'ala jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurun keperingatan dan kamilah yang memelihara peringatan itu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, innamal ulama'u warasatul anbiya wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'irin nujum. Innamal ulama'u warasatul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu ilman. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya ulama laksana bulan di tengah bintang-bintang cakrawala. Dibandingkan ulama orang alim dengan tok lebah saja, laksana bulan matahari di tengah bintang-bintang cakrawala. Sesungguhnya ulama adalah waris yang menerima harta nabi-nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan duit emas perak. Nabi-nabi meninggalkan ilmu. Orang siapa yang diberi pusaka ilmu, dia mendapat kelebihan yang besar. Jadi ulama lah yang menerima pusaka nabi-nabi. Mereka berjuang. Di sana ada ulama yang soleh, ada ulama yang jahat. Ada pula begitu. Lain nabi-nabi. Nabi-nabi bersifat ismah, ulama-ulama tidak. Di sana ada ulama yang Tuhan pelihara dia, jaga dia, sanggup mati macam nabi-nabi.
Nabi-nabi zaman dahulu ada yang dibunuh, yang dibakar, yang disolder, yang dibelah dengan gaji, macam-macam mempertahankan Islam. Jadi ulama-ulama pun ada juga yang mewarisi perjuangan Nabi-nabi. Di sana ada ulama-ulama yang menjual agama dengan murah. Ada. Disebut dalam Quran, disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Jadi Allah Ta'ala tetap memelihara agama Islam sehingga hari kiamat. Walaupun ideologi, teori-teori ini perkara baru, Allah Ta'ala tetap memunculkan ulama, menzahirkan penafsiran Islam untuk menyuruh perkara baru yang mana betul, yang mana salah. Disebut dalam hadis yang lain, Inna Allah yab'atu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli ma'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan tiap-tiap satu abad, tiap-tiap satu tahun, orang yang membaharukan urusan Islam, membaharukan kepahaman. Akan ada urusan Islam yang dibaharukan kepahaman, orang tak boleh keliru Islam ni, kecuali bila dunia nak kiamat. Bila nak kiamat, Quran diangkat, ulama dimatikan semua, habis tak ada seorang. Masa tu tunggulah dunia yang akan kiamat. Jadi sekarang ini masih ada lagi. Para penjajah yang menganut berbagai-bagai ideologi dan pahaman itu, walaupun bermusuh dan berperang sesama mereka, tetapi mereka bersatu menentang Islam. Dan penganutnya yang bercita-cita menegakkan Islam sebagai ad-din. Penjajah barat yang menganut pahaman liberalisme, kapitalisme, bersedia menyerahkan tanah jajahannya kepada pihak komunis dan sosialis. Kalau mereka tidak berdaya menentang golongan Islam yang pernah berlaku di Yaman Selatan dan Algeria, begitu juga penjajah yang menganut pahaman komunis bersedia menyerahkan tanah jajahannya kepada golongan kapitalisme kalau mereka tidak berdaya menentang golongan Islam. Seperti tawar-menawar yang berlaku sekarang ini di Afghanistan, sehingga para mujahidin bersendirian dipinggirkan kerana mereka mahukan sebuah negara Islam yang mendaulatkan Islam sebagai ad-din. Di mana musuh Islam dalam menentang Islam bersatu. Semua ada ideologi, komunis, sosialis, Hindu, Buddha, Kristian yang fanatik ini, semua bersatu bila menentang Islam. Yahudi, dia bersatu untuk bila lawan Islam. Walaupun dia tengah perang-perang sama sendiri, bila nak lawan Islam, dia bersatu. Ini kita kena sedar. Orang Islam je tak bersatu. Sedangkan musuh Islam, bila nak lawan Islam, mereka bersatu. Sehingga negara-negara penjajah, contohnya komunis, dia tak tahan nak lawan Islam, dia serah kepada kapitalis. Macam berlaku di Afghanistan, berlaku di Asia Tengah, berlaku di Albania, berlaku di Bosnia. Itu negeri orang Islam ditakluk oleh komunis. Oleh komunis tak tahan, dia serah ke barat. Negeri barat itu juga, bila tak tahan dengan Islam, dia serah pada komunis. Yaman Selatan. Yaman Selatan tu adalah negeri Islam. Negeri Islam. British takluk. Orang Islam lawan British. British tak tahan. British pun lari. Dia serah ke komunis. Komunis Arab. Komunis Arab, cakap Arab. Baca Quran. Boleh baca Quran, cakap Arab. Tapi komunis tak percaya pada Islam. Di Algeria begitu, dia serah pada pokok sosialis. Di Mesir pernah serah pada pokok sosialis. Dia Syria serah pada pokok sosialis. Dia tak serah pada Islam kerana nak halang Islam. Menjadi masalah besar kepada umat Islam sehingga membingungkan mereka apabila pihak yang menganut ideologi yang sesat itu boleh memperalatkan ulama usul, ulama jahat. Ada pula ulama-ulama yang makan upah diperalatkan. Sehingga ada di negeri umat Islam yang dikuasai oleh pihak komunis, muncul ulama yang mengajar, bersyarah pada orang ramai, mengarang buku-buku yang membela ajaran sesat itu kerana sedikit imbuhan pangkat dan harta benda. Begitu juga di negeri Islam yang dikuasai oleh golongan yang menganut pahaman-pahaman kapitalisme, sosialisme dan sebagainya. Tiap-tiap negeri yang menganut ideologi ini ada ulama yang sokong dia, jadi mufti dia, jadi perawat tinggi dia. Ada mufti yang sungguh-sungguh jujur, ada yang tak jujur. Ada yang jujur, yang mempertahankan Islam. Ada yang tak jujur. Bukan tak boleh ambil jawatan. Boleh ambil jawatan. Tapi dengan syarat, pegang sungguh. Betul pertahankan orang Islam. Tapi kalau ambil jawatan, macam semut dalam gula, mapuh dalam gula. Boleh jawatan tu senyap dah ikut apa saja yang komunis suruh ikut komunis, kapitalis suruh ikut kapitalis, sosialis suruh ikut sosialis.
maka jadi punah. Ini berlaku. Ada ulama usuk, ulama jahat. Disebut dalam Quran kisah dia, kita akan baca dalam tafsir. Sesungguhnya umat Islam sekarang berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Kerana penganutnya sendiri menganut pahaman-pahaman yang tiada kena-mengena dengan Islam. Walaupun mereka mengaku Islam. Dan ada yang masih sayang pada Islam, yang masih ada kemanisan iman. Sayang ke Islam, tapi jahil tak tahu. Tak sedar berjuang komunis. Kalau di tanah Melayu ni, hak berjuang komunis hari tu, lawan British, kawan komunis masuk dalam hutan mayat terawih tak tinggal. Mayat terawih tak tinggal, tapi kawan komunis, berjuang komunis. Kalau kita kata mu ni kafir, marah. Begitu juga, yang ikut kapitalis, ikut orang putih. Islam tak sesuai, Islam salah. Tak boleh kata Islam, jadi kafir, marah. Menandakan iman dia masih ada. Nak kata dia kafir tak boleh, kerana dia jahil. Di sabda Rasulullah SAW, ada hadis kata, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa Rasul ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakra an ya'uda bil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhaba fin nar. Riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Artinya 3 perkara. Sesiapa yang ada dalam dirinya nasai ada kemanisan iman. Allah dan Rasul lebih disayangi daripada yang lain. Tiadalah kasihnya kepada seorang melainkan kerana Allah. Dan bencinya kembali menjadi kufur setelah Allah selamatkannya bersama Islam. Laksana dia tidak mahu dicampur dalam neraka. Ada orang tu sembahyang, dok puasa, dok erti apa, berjudi. Tapi awak hina Allah. Awak hina Allah lah. Bangun. Bangun. Kalau di masjid, tembok. Samsing. Orang ni samsing. Bila awak hina Nabi Muhammad, dia cabut begitu, tembok. Ni. Orang ni. Jadi orang ni, iman ni masih ada. Walaupun dia semayang, judi, tak tahu apa, jahil. Begitu juga, dia sayang pada orang Islam. Kalau sebut je orang Islam, orang Islam, dia unyanya, dia zalimi, dia pepek pada orang Islam. Walaupun dia jahat. Dia jahat, tak tahu kahda, semayang, tak tahu, minum arak macam ni. Tapi, kalau buat hina Islam, dia lawang. Macam di Bosnia dulu. Di Bosnia dulu, orang Islam makan babi. Tak tahu babi itu haram. Tak tahu babi itu haram. Lama bertakluk kami ni. Tapi lawan dengan puak Serb, puak Kristian ni, berperang. Sampai mati-mati kerana buat hina Islam. Berperang. Di Bosnia tu berkecamuk antara orang Islam bukan Islam. Nak tahu Islam, tengok sunat kedok. Tengok sunat dia orang Islam. Tu. Kerana bercamuk, orang Islam dah bercampur aduk jadi begitu. Tapi masih sayang pada Islam. Begitu juga. Kita kata muni kafir, amarah. Itu menandakan kemanisan iman masih ada. Pada hak dia bercakap tu, rosak iman dia, punah iman dia. Tapi kerana jahil. Jadi orang macam ni jangan kita hukum. Imam Malik kata, kalau ada 99 hujah, jadi kafir. Sehujah je dia ni selamat. Kena selamatkan dia. Mungkin disebabkan kejahilan dan tiada siapa yang mengajarnya. Kerana seperti yang dinyatakan oleh almarhum Syekh Abdul Qadir Audah. Qadir Audah ni seorang hakim di Mesir. Yang dijatuhkan hukum membunuh oleh Khayat Mesir. Tahun 50-an. Kerana mempertahankan Islam. Hakim. Hakim Mahkamah Barat. Bukan Mahkamah Islam ni. Mempertahankan Islam. Kejahilan, dia tulis buku yang bertajuk Al-Islam Baina Jahli Abna'i wa Dha'fi Ulama'i. Kejahilan penganutnya dan kelemahan para ulama'nya. Yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Al-Wakil. Kejahilan penganutnya dan tipu daya musuhnya. Ada buku lain pula. Baina Jahli Abna'i wa Kaidi A'da'i. InsyaAllah kita akan mempelajari sebahagian daripada ideologi dan teori-teori itu secara ringkas untuk pengenalan. Sebagai peringatan dan sempadan dengan memilih yang lebih terdedah pada umat Islam sekarang. Walaupun semuanya sudah membuktikan kesesatan dan kemelesetannya hari ini, sudah gagal di Eropah, di Amerika sudah gagal, komunis sudah berkubur, kita kena tahu. Perlu menjadi peringatan dan sempadan. Supaya kebangkitan umat Islam yang mahu kembali semula pada Islam tidak ditipu oleh badan tentera syaitan
yang berkeliaran di tengah masyarakat Islam untuk mengganggu kebangkitan Islam yang berlaku sekarang dengan berbagai-bagai cara, dan sekarang menggunakan suara Islam dan bertopeng dengannya. Guna suara Islam pula, Islam liberal, macam-macam nama. Seterusnya bila kita mengkaji sebahagian daripadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketibaan rombongan baduyun-duyun. Rombongan masuk Islam. Bab ke-8. Ketibaan rombongan menghadap Rasulullah SAW sebenarnya bermula sebelum Fathu Makkah. Dan peristiwa Tabuk kerana sudah ada dalam kalangan kabilah Arab yang sudah melihat cahaya Islam yang indah dan gagah. Tiada siapa yang dapat menghalangnya. Cuma ketibaan rombongan kian meningkat selepas Fathu Makkah dan Tabuk. Lepas pada berjaya tawan Mekah, berjaya menang di Tabuk, musuh besar, kuasa besar dunia lari, menyebabkan banyak kabilah Arab datang. Oleh itu Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Surah Al-Hadid ayat 10. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya sebelum Fathu Makkah dan orang yang berperang jihad. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya selepas Fathu Makkah. Dan mereka juga berperang jihad, dan setiap satu puak dari keduanya Allah menjanjikan balasan yang sebaik-baiknya. Dan Allah itu maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Menunjukkan bahawa orang yang masuk Islam sebelum buka Mekah, sebelum Tabuk, mendapat pahala besar. Beza dengan orang Kediang. Masuk Islam lemah. Sehingga disebut dalam hadis, secupuk yang dibelanjakan oleh mereka yang masuk Islam sebelum buka Mekah, sebelum Tabuk ni, yang awal tu, tak sama dengan mah sebesar Bukit Uhud yang belanjakan oleh orang yang kemudian. Tuhan beri pahala sangat besar masa Islam dalam keadaan tertekan. Walaupun derma dia sikit, tak banyak, cukup beras je. Tapi tak sama dengan mah sebesar bukit yang belanjakan oleh orang yang sudah senang, lenang. Islam sudah menang. Dan sabda Rasulullah SAW, "La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyah, wa idza tunfirtum fangfiru." Tiada lagi kelebihan berhijrah ke Mekah selepas Fathu Makkah. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Dan apabila kamu dikerah untuk berjihad, maka kamu hendaklah keluar untuk berjihad. Hadis ini menyatakan bahawa hijrah yang besar kelebihan seperti Mekah tu tak ada lagi. Sekarang ni tak ada dah. Itu yang sangat dahsyat ujiannya. Ibnu Katsir rahimahullah dengan tegas menyatakan perlunya perbezaan mereka yang menganut Islam di antara dua keadaan tersebut dari segi fadilatnya. Di sana ada rombongan yang datang menerima Islam di hadapan Rasulullah SAW sebelum Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah dan sebelum Tabuk, di mana mereka itu telah mendapat fadilat di sisi Allah lebih daripada yang lain. Ibnu Hajar meriwayatkan daripada Ibnu Hisham bahawa Abu Ubaidah menamakan tahun ke-9 Hijrah dengan Amul Wufud, tahun ketibaan rombongan-rombongan, kerana kebanyakan rombongan yang tiba dan jumlah anggotanya yang besar. Bila dengar Islam dah kuat ni, ramailah mengaku masuk Islam. Tak macam dulu lah. Peperangan Tabuk menghadapi kuasa besar dunia Rom Timur, Byzantine, menjadi titik tolak yang penting bagi menentukan sikap kabilah-kabilah Arab, sama ada menerima Islam atau menentangnya. Setelah Fathu Makkah yang menghapuskan keangkuhan Quraisy yang dianggap pengawal tanah suci yang dihormati juga di zaman jahiliyah, dan mereka juga dianggap zuriat Ibrahim alaihissalam yang disanjung oleh bangsa Arab, penganut Yahudi dan Kristian. Pemimpin-pemimpin Arab secara khusus melihat pembukaan Mekah menjadi masa yang memastikan mereka menentukan sikap untuk menganut Islam,
kerana selepas itu mereka tidak mampu lagi menentang dan musuh terhadap Islam dan negaranya. Maka bermulalah kedatangan rombongan besar dan selepas itu Tabuk menjadi lebih besar. Dan selepas itu Tabuk menjadi lebih besar. Bila Mekah sudah menang, maka ramai datang masuk Islam. Bila Tabuk pula menang, kuasa besar Rom lagi ramai masuk Islam. Kerana tak boleh lawan dari Islam ni. Firman Allah Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia sangat menerima taubat. Bila tengok orang Islam, orang masuk Islam ramai-ramai, bersyukur pada Allah Ta'ala. Bertasbih, memuji Allah. Ulama tafsir dan hadis meriwayatkan, an Aisyah qalat, kana Rasulullah SAW yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat faqultu ya Rasulullah araka tukthiru qawla subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala khayyarani rabbi anni sa'ra alamatan fi ummati fa idza ra'aituha akthartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrul fath fathu Makkah wa ra'aitu an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW banyak menyebut subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala kepujiannya, dan aku memohon keampunan daripada Allah serta bertaubat kepadanya. Aisyah bertanya, saya melihat Rasulullah banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar dan bertaubat dengan kalimah-kalimah tersebut. Mengapa banyak ulang ni? Sabda Rasulullah SAW, Tuhanku memberitahu kepadaku bahawa aku akan melihat alamat tanda berlaku daripada umatku dan aku telah melihatnya. Maka aku menyebut kalimah-kalimah tersebut. Alamat itu ialah firman Allah Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datangnya pertolongan Allah dan al-fath, pembukaan ialah Fathu Makkah. Dan firman Allah Ta'ala, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berduyun-duyun ramainya secara kumpulan berjumlah besar, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Banyak. Abdullah bin Abbas menjelaskan, Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayat ini menandakan ada Rasulullah SAW. Rasulullah nak mati. Abdullah bin Abbas itu nak mati. Mengikut riwayatnya, saya nak mau pagi masa zaman dia, sila tafsir ayat ni. Lalu orang bertafsir mengikut zahir ayat ni. Abdullah bin Abbas kata, ayat ini menandakan ajar Nabi. Nabi nak mati. Ajar yang bila dia, Islam sudah sempurna, menandakan ajar dia tiba. Para ulama sirah Nabawiyah meriwayatkan jumlah rombongan yang datang menghadap Rasulullah sebanyak 70 rombongan. 70 rombongan. Kalau 100, jadi 700. Kalau 1000, 7000. 100,000. Kebanyakan mereka mengumpulkan ceritanya dalam satu bab, termasuk yang datang sebelum Fathu Makkah dan Tabuk. Ada juga yang mengulangi rombongan beberapa kali sehingga diulangi lagi selepas Tabuk. Maka dia senaraikan sebahagian daripadanya yang ada dalam kisahnya beberapa keistimewaan untuk menjadi pengajaran. Kita senarai sebahagian saja daripadanya untuk jadi pengajaran kepada kita. Sebahagian daripadanya saja untuk jadi pengajaran kepada kita. Jadi rombongan yang pertama ialah rombongan Abdul Qais.
Mereka menghantar dua rombongan. Yang pertama di tahun ke-5 Hijrah. Ada juga riwayat yang mengatakan sebelumnya selepas seorang penjaga bernama Munqidh bin Hayyan, dia menganut Islam dan membawa perutusan Rasulullah kepada kaumnya. Ekorannya mereka menghantar rombongan sampai 13 orang. Dan 14 orang diketahui oleh Al-Asja' Al-Asri. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan agama dengan berkata, "Wahai Rasulullah, kami datang dari jauh, di tengah jalan ada golongan kufar, kabilah Mudar. Kami tidak boleh datang melainkan di bulan yang diharamkan berperang. Perintahkan kami dengan hukum Islam yang jelas, supaya kami juga memaklumkan kepada mereka apa yang tidak hadir bersama. Memaklumkan mereka yang tak hadir bersama. Mudah-mudahan dengannya kami masuk syurga." Bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Amurukum bil iman billahi wahdah. Atadruna mal iman billahi wahdah? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan. Wa an tu'tu khumsan minal maghnam. Wa anhaakum 'anil riba wal khaytham wat naqir wal muzmit wal mazmat." Wal muzammat. Maksudnya aku memerintah kamu 4 perkara dan melarang kamu 4 perkara. Aku memerintah kamu supaya beriman kepada Allah esanya. Adakah kamu tahu apa dia beriman kepada Allah esanya? Iman tu apa dia? Tak payah hukum iman 6 perkara. Sebab tu hadis hukum iman ni ada 6 perkara, ada hadis 4 perkara, ada macam perkara. Nabi sebut pada orang yang wajarnya. Orang ni sudah beriman dah. Dia kuat. Wayak penting dia. Iaitu kamu mengaku percaya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Itu makna iman. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan memberi 1/5 harta ghanimah rampasan perang. Dan aku melarang kamu daripada makan riba dan meminum arak yang bernama khaytham, naqir dan muzammat. Semua jenis arak diharamkan. Ini saja. Itu perkara. Mereka faham. Hak lain itu dah ada dalam kepala mereka. Tak perlu ayat hukum iman 6 perkara, hukum Islam 5 perkara. Jadi berpandu kepada orang yang tanya Nabi. Nabi tahu orang ini sudah faham. Orang ini tak faham. Macam kita tak faham lagi ni, ayat ada hukum iman 6 perkara, 5 perkara, dia dah hafal selesai. Jadi orang ni dia sudah. Jadi sebab itu pasal apa ni pula hukum iman 4 perkara, hukum iman 6 perkara, hukum Islam 5 perkara. Ini berdasarkan kepada kepahaman orang yang datang berjumpa Nabi. Allah bersabda kepada pemimpin Al-Asya', "Inna fika khislatani yuhibbuhum Allah, al-hulm wa anah." Nabi kata ke pemimpin Al-Asya', Nabi puji pemimpin dia. Nabi kata sesungguhnya pada dirimu ada 2 sifat yang dikasihi Allah. Berakal bijak, lagi berlemah lembut, dan berteliti lagi tidak gopoh. Mu ni orang bijak, Nabi kata. Kalau Nabi kata dia orang bijak, memang orang bijak sungguhlah. Mu ni ada sifat 2 perkara yang Allah Ta'ala kasih. Yang pertama, mu, aku tengok mu ni bijak, ada 2 perkara. Mu berakal bijak, lemah lembut, teliti, tak gapo. Adapun rombongan kedua datang pada tahun ke-9 Hijrah. Ini rombongan pertama. Belum Fathu Makkah ni. Yang kedua mari pula dengan anggota jumlah 40 orang. Di antara mereka ada seorang penganut agama Kristian bernama Al-Jarud bin Bishr bin Al-Mu'alla. Al-Jarud. Bila Rasulullah SAW mengajaknya kepada Islam, dia menjawab. Rasulullah dia ajak masuk Islam. Rasulullah ajak dia masuk Islam. Dia jawab macam mana? "Wahai Muhammad, saya menganut agama saya sendiri. Sekiranya saya meninggalkan agama saya dan menganut agamamu, adakah engkau memberi jaminan agama saya yang sebenar?" Rasulullah SAW bersabda, "Aku memberi jaminan bahawa Allah memberi hidayah kepadamu, kepada yang lebih baik." Nabi kata. Agama saya betul dah. Allah SWT lebih baik lagi. Dia Kristian. Lalu dia masuk Islam dan diikuti oleh rakan-rakannya
yang belum Islam selama ini. Ketika berlakunya peristiwa murtad, selepas wafat Rasulullah SAW mempertahankan Islam dan memberi ucapan kepada orang-orang yang murtad di dalam kalangan kaumnya. Bila Nabi wafat, kabilah Arab murtad. Habis murtad. Lalu orang kampung pun bingung, orang kampung dia. Dia panggil orang kampung. Jasa dia besar ni, mempertahankan Islam. Dia ucap pada orang ramah. Ayuhan nas, inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa akfuru man lam ashhad hadhihi syahadah. Wahai tuan-tuan, sesungguhnya aku mengaku dan percaya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, dan aku kafirkan sesiapa yang tidak mengaku dan percaya dengan syahadah ini. Dia cerita panjangnya dalam masa pemerintahan Abu Bakar. Masa itu kabilah dia kena kepung. Jadi banyak-banyak kabilah murtad ikut Nabi baru. Dia panggil orang kampung dia. Dia tanya orang kampung dia, mau dengar tak cerita Nabi-Nabi zaman dulu? Orang kampung dia dengar cerita Nabi zaman dulu. Nabi zaman dulu hidup ke? Mati dah. Mati belaka Nabi zaman dulu. Kalau Nabi zaman dulu mati, Muhammad mati juga. Muhammad mati. Tapi ajaran ni tak mati. Aku tetap dengan Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Barang siapa tak mengucap dua kalimah syahadah, dia kafir. Keluar daripada Islam. Dan pengikut dia ikut dia. Dan dia kena kepung. Sampai kelaparan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar atau Al-Ala bin Al-Hadrami untuk membebaskan dia dari kepungan, daripada kelaparan. Rombongan ini lebih bersifat pelaksanaan firman Allah Ta'ala. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah. Falau ala al-farim kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidaklah orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian daripada tiap-tiap puak di antara mereka yang mempelajari bagaimana memahami agama secara mendalam, supaya mereka dapat memberi peringatan berkaum mereka dengan ajaran agama. Mudah-mudahan mereka berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Rombongan ni rombongan pergi mengaji. Sebab dia dah Islam dah. Mengaji hukum syarak dengan Nabi. Jadi rombongan ni rombongan yang bertafakuh fid din. Disebut dalam Quran. Untuk menyelamatkan umat dengan ilmu agama. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Mereka kembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi maha sentiasa mengetahui. Teraya inna Allah Ta'ala memilih nama beberapa orang Rasul. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam menjadi manusia pertama dicipta oleh Allah Ta'ala dengan kun fayakun. Diisytiharkan di hadapan malaikat. Dimasukkan dalam syurga. Dia terbiah dalam syurga. Adam akan dihantar ke bumi. Bukan dengan cipta terus hantar ke bumi, tidak. Allah Ta'ala dalam syurga dulu. Ada dia makan, ada dia minum, ada dia menikmati nikmat dalam syurga, bergaul dengan isteri dia Hawa. Kemudian Tuhan hajar dia jatuh dalam maksiat, ditipu oleh iblis. Lepas tu dia dihantar ke bumi. Baru hantar ke bumi dan dia bertaubat, dia kena kerja di atas muka bumi. Maka Adam dipilih oleh Allah menjadi manusia yang pertama. Dia anggap bapa kepada segala manusia.
Wa Nuhan dan Nuh. Adapun Nuh ialah manusia yang pertama menjadi rasul menentang kekufuran. Mengikut para ulama, manusia dalam keadaan beriman kepada Allah di masa Nabi Adam. Sehingga 10 abad selepas Nabi Adam mati. 10 abad ni 1000 tahun. Lepas 1000 tahun, mulalah berlaku syirik. Manusia menyembah patung dan berhala. Melantik tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Sebelumnya manusia buat maksiat saja. Qabil dengan Habil berkelahi. Sekadar itu sajalah. Tapi selepas pada 10 abad, jadi syirik. Melantik tuhan yang lain daripada Allah. Menyembah berhala. Mula-mula buat patung rupa nenek moyang yang dianggap biasa. Lepas tu puja, lepas tu sembah. Ditipu oleh syaitan. Banyak berhala itu pula. Menjadikan Nabi Nuh AS Nabi yang pertama berjuang. Menentang kekufuran syirik. Perjuangan yang sangat panjang, 950 tahun disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala panjangkan umur. Bagi tempoh yang selama-lamanya, 950 tahun. Sedikit saja yang beriman. Allah Ta'ala turunkan bencana taufan membinasakan mereka yang kafir. Hingga sedikit saja manusia yang beriman dengan Nuh AS. Ada manusia selepasnya adalah zuriat Nuh AS. Ulama meriwayatkan orang lain tak boleh anak. Yang boleh anaknya Nuh. Anak yang beriman. Anak yang kafir tenggelam. Sam, Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis. Daripada Sam lahirnya bangsa Arab, bangsa Yahudi dan bangsa sepertinya. Bangsa Eropah. Daripada Yafis lahirnya bangsa Asia. Cina, Melayu dan lain-lain. Ham lahirnya bangsa Afrika. Itu zuriat manusia. Daripada Nuh AS. Nuh dianggap sebagai bapa yang kedua. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Daripada Ibrahim lahirnya Muhammad SAW. Daripada Muhammad lahir daripada Ismail. Ibrahim ada dua anak, Ismail dan Ishak. Daripada Ismail lahirnya bangsa Arab. Daripada Ishak lahirnya bangsa Bani Israel. Asalnya bangsa Sam. Semitic. Arab, Yahudi tak ada lagi. Kemudian daripada Ismail lahirnya bangsa Arab. Daripada Sam, daripada Ishak lahirnya bangsa Yahudi, Bani Israel. Allah Ta'ala lahirkan daripada mereka rasul-rasul dan nabi-nabi. Nabi akhir zaman daripada Ismail. Lahirnya Muhammad SAW. Adapun nabi-nabi Bani Israel yang ramai daripada Ishak, Yaqub bin Ishak. Nabi-nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, itu semua daripada Bani Israel. Sebahagian besar ialah pada zuriat Ibrahim. Semuanya zuriat Ibrahim. Sebahagian besarnya. Khususnya Nabi Muhammad SAW. Diperintah oleh Allah supaya menghantar anaknya Ismail ke Mekah, negeri yang kering, untuk dilahirkan Rasul akhir zaman Muhammad SAW. Wa ala Imran alal alamin, dan keluarga Imran. Imran ayah pada Maryam, bukan ayah Nabi Musa. Allah Ta'ala ciptakan Isa AS lewat ibunya Maryam dengan tidak ada bapa, untuk menjadi kekuasaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Kalau Adam kan dengan tanah, ayah tak ada, mak tak ada. Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam, tak ada ibunya. Maka Isa jadikan daripada ibunya Maryam. Malaikat Jibril datang meniupkan rohnya. Jibril ni lelaki dok, puan dok, nak setubuh macam mana dia bukan malaikat kan? Bukan lelaki malaikat ni. Dicipta khusus. Nabi Isa AS daripada ibunya yang melahirkan Isa. Satu ujian yang sangat dahsyat.
Nabi Isa dari Bani Israel dan akan zahir di akhir zaman. Membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Dia antara tanda akhir zaman turun Nabi Isa. Memimpin sebelum berlakunya kiamat. Orang Yahudi tak berjaya membunuhnya. Semua itu dipilih alal alamin, kepada seluruh alam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Setengahnya berzuriat dengan setengah yang lain. Bercampur aduk. Pupu kahwin Arab dengan Yahudi, Yahudi Nabi Nuh, Ibrahim dengan Ismail, bercampur-campur. Dzurriyyatan ba'duha, setengahnya dzuriat pada setengah yang lain. Semua dzuriat Adam, dzuriat Nuh, dzuriat Ibrahim. Dzuriat Ibrahim mereka. Muhammad Arab dzuriat Ibrahim, kemudian Bani Israel dzuriat Ibrahim juga. Jadi manusia ni adalah satu keluarga yang besar. Keluarga yang besar manusia ni. Macam satu keluarga saja. Itu hakikatnya. Dan sebab itu Tuhan suruh manusia ni bersatu dengan iman. Bersatu dengan kemanusiaan. Yang degil terpaksa berlawan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kena ikut perintah Allah Ta'ala. Ikut hukum dia, ikut peraturan dia. Kalau nak bersatu padu dengan Islam. Islam yang berjaya menyatu padukan manusia. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu seorang lelaki dan seorang perempuan supaya kamu bertaaruf, bermasyarakat madani, berkenal antara satu sama lain, berhubung antara satu sama lain, tak boleh hidup bersendirian. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui berkenaan diri kamu dan urusan kamu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kena ikut hukum Allah Ta'ala, barulah selamat. Kalau tak ikut hukum Allah Ta'ala, tak selamat. Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kena ikut dia. Patuh pada dia. Wallahu a'lam.